Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk semua community Khalifah yang menonton video ni, actually my name is Kak Najwa. Kak Najwa is a KMSS counselor, dan insyaAllah hari ni Kak Najwa nak share tentang topik self care. Siapa yang pernah dengar tentang topik self care ataupun pernah baca, mungkin pernah jumpa dekat website. So sebenarnya apa yang kita nak tahu tentang self care? Actually self care ni salah satu rutin penjagaan diri, especially ketika kita menghadapi tekanan-tekanan tertentu dalam hidup. So basically akak tak nak sentuh banyak lah. Okay, kita tak nak sentuh pergi jauh-jauh. Okay, sekarang ni pun semua orang sebenarnya dalam fasa maintainkan kesihatan mental masing-masing. Tak kisahlah dekat rumah ke, ada yang memang semua basically ramai majoriti kat rumah lah sebab kena quarantine kan, sebab ni sekarang ni kita berada di ambang PKP yang ketiga. Jadi actually duduk rumah terlalu lama ni sebenarnya boleh menyumbang, salah satu faktor penyumbang kepada kita punya tekanan. Dan bukanlah sebab kita tak suka duduk kat rumah, tapi sebenarnya manusia ni dia dah terbiasa bersosial, dekat sekolah jumpa kawan-kawan, and then balik rumah, and then pergi sekolah balik. So persekitaran tu akan berubah. Tapi untuk sekarang ni bila kita dah tahun lepas kita dah PKP, dah duduk rumah, tapi tahun ni kita duduk rumah lagi. Dan sekarang ni kita tak tahu pun sampai bila kita nak duduk rumah. So bila kita tak tahu sampai bila kita nak duduk kat rumah ni, perkara yang macam ni lah yang sebenarnya menyumbang kita punya tahap kita punya kerisauan, tahap tekanan kita makin meninggi sebab kita tak nampak the end of the tunnel yet. So maksudnya kita rasa macam dah lah, malas lah pergi kelas, malas lah attend kelas, sebabnya tak tahu sampai bila benda ni berlangsung. Dan bila kita tengok berita-berita dari yang disiarkan di kaca television, and they said about the pelan pemulihan ni, kebarangkalian untuk kita kembali ke sekolah pun hujung tahun. So macam rasa macam nak pergi, nak attend kelas rasa tak nak, rasa macam penat, rasa letih, mata letih, otak letih. Sebab sekarang ni kebanyakan kita self care, especially students ataupun teenagers, adults pun ada juga yang meluangkan masa lebih banyak kepada dengan bermain gadget ataupun menghadap gadget. So gadget ni kita kena faham lah, sama ada gadget ni actually main game pun dengan gadget, kita talk to friends pun with gadgets, sebab that's the way kita communicate nowadays. So we cannot skip gadgets pun sekarang ni. Cuma untuk adik-adik ataupun untuk rakan-rakan yang menonton siaran ni, sukalah untuk akak ceritakan tentang self-care ataupun rutin-rutin penjagaan diri yang you guys boleh aplikasikan dalam hidup seharian, especially kalau kita macam like too stress. So orang selalu cakap self-care ni kena buat macam benda yang berat-berat ke, yang benda-benda yang macam kena requires energy ke. Sebenarnya tak suka akak ingatkan ataupun suka akak remind kat sini, self-care ni dia sebenarnya tak perlu membabitkan rutin-rutin yang kita kena pergi bersenam ke. Bersenam is a part of self-care sebenarnya, tapi ada orang dia dah buat dah, dia dah exercise dah, dia dah pergi cycling, tapi rasa macam tak boleh juga, rasa macam oh my god, the stress is still there. Okay, tak apa. So untuk perkongsian yang pertama yang akak nak share hari ni adalah nombor 1. Self-care ni dia sebenarnya boleh diterjemah dalam bentuk asking for help ataupun meminta bantuan daripada tak kisahlah, daripada kawan-kawan ke, daripada parents ke. Contohnya kita rasa macam dah stuck sangat dah dengan homework ni, rasa macam tak boleh nak buat dah rasa penat nak message, nak pegang handphone, mak ayah tak bagi sebab nanti mak ayah cakap kita chatting lah, apalah kan. So asking for help from your
parents ataupun you're from your elder siblings, maybe diorang boleh tolong. So ataupun mungkin untuk tolong basuh pinggan ke, mak hari ni rasa macam tangan ni lenguh sangat lah sebab buat essay banyak sangat, banyak gila. So boleh tak kali ni je mama tolong basuhkan pinggan kakak atau pinggan abang. So you kena tahu sekecil-kecil pertolongan yang you guys minta tu sebenarnya adalah sejenis self care. Alright, so nombor 2, spending time alone ataupun fokuskan kepada diri anda ataupun have your own me time. Tapi suka kak nak ingatkan kat sini, kalau kita suka untuk spend time alone, tak semestinya kita spend time alone tu dalam masa 5 hingga 6 jam dalam bilik seorang-seorang, which is not good lah. Sebab kita kena faham dari sudut pandangan ibu bapa, anak-anak boleh spend your time alone. Tetapi harus diingatkanlah, mak ngayah ni dia nak tengok anak-anak dia. Dan dia suka nak tengok anak-anak dia depan mata. Dia dari kecil kan depan mata. So kat dalam rumah pun dia nakkan komunikasi yang sama. Tapi sebagai anak-anak, kalau kita nak rasa kita nak spend time alone ataupun have our me time, you guys kena cakap lah, communicate dengan mak ayah. Mama, Papa, today Alung rasa Alung nak spend time alone lama sikit lah sebab Alung rasa macam penat attend class online and then I need to teman you in kitchen. Alung rasa macam Alung perlukan masa sikit lah, rasa macam nak rasa macam nak baring-baring je sekejap dekat dalam bilik. Kalau mama nak cakap apa-apa je datang ketuk je lah, but I need my me time sekarang ni. So nombor 3, it is okay untuk utamakan diri awak. Utamakan diri awak ni maksudnya kalau tiba-tiba kan kawan cakap, boleh tak babe kau ajar aku maths sekejap lagi pukul 3 sampai pukul 5, aku nak tuition dengan kau je lah. I don't want to ask the teachers sebab macam malu lah kan tanya teachers, biar tanya kau. So kadang-kadang kalau you rasa macam pukul 12.30 dah habis kelas, and then kena tolong mak ayah masak ataupun prepare lunch kan, during from 1 until 2:30. Lepas tu rasa nak solat lagi, nak makan lagi, nak mandi lagi kan. Tiba-tiba kawan minta tolong untuk buat ajar tuition maths, which is okay. Kalau kita nak tolong orang, boleh, baguslah. Islam suka kan menganjurkan untuk tolong sesama muslim yang lain. Tapi harus diingatkan kembali, kalau you rasa penat, you rasa macam I think I'm too tired lah this evening, you can focus on yourself dulu. You utamakan diri you. Kalau you rasa you penat, you kena bagi tahulah kat kawan you. Contohnya weh, hari ni aku penat sikit, boleh tak kita start lewat dari kalau kita buat tuition pukul 4, pukul 5 ke, jumpa kat Discord ke, so that aku nak rest sekejap lah. So penting kalau untuk you utamakan diri you. Sebab bila you utamakan diri you, bukan bermaksud you selfish ataupun bukan you tak nak tolong. You nak tolong, tapi you need your own time to take rest. Okay, bila you rest, you rasa baru boleh bertenaga balik. So that lepas solat, lepas lunch, you ada masa untuk nap time ataupun kailullah lah kan. Jadi it is okay to reject someone's punya if dia nak minta kita tolong, tak apa, tapi you kena sedar you punya capability dekat mana. Okay, so then the fourth one is setting boundaries. Setting boundaries tu maksudnya you letakkan limitation, not for other people but for yourself. You set boundaries you tahu limitations you kat mana. Contohnya hari Sabtu Ahad you kawan-kawan ajak main game kan, tapi you kena tahu you punya boundaries dengan kawan-kawan. You tak boleh main game selalu dengan kawan-kawan kalau tak mak marah. Jadi kalau you mak marah, you akan rasa cepat stres, you cepat sedih, you akan rasa stressfulnya duduk kat rumah, asyik kena marah je. So you yang set you punya boundaries. Sama juga kalau macam kalau parents ada yang selalu minta tolong, sikit-sikit minta tolong, which is okay untuk tolong mak ayah. Tetapi sekiranya kalau you rasa you terlampau penat dan you rasa macam alamak, dari pukul 8 sampai pukul 5 pagi dah tolong mak ayah hari ni, tu bagi I rehat sekejap boleh tak? Ini untuk kes yang mereka yang selalu menolong ibu bapa ya, yang jarang menolong tu lain pula cerita dia. Okay, so kalau you tahu you dah macam susah untuk nak orang kata menolak,
you kena faham you punya level of limitations. You punya limitations tu macam okay, you rasa macam okay, I rasa I dah tak mampu dah ni anak ni. Okay, you kena belajar how to say no, even though to your parents. Sebab hari-hari kan dah jumpa parents. I'm not saying that kita boleh menolak sewenang-wenangnya, tidak. Tetapi ada waktu kita memang terlampau penat dan boleh mencapai tahap burn out. Okay, so next, the last point for self care. Self care ni sebenarnya termasuk untuk rutin penjagaan diri. Dia termasuklah bila kita selalu buat reflections, especially before tidur, kita buat reflections about ourselves and what happened to us that day. And sebelum tidur kita selalu diajar untuk memaafkan orang lain. Tapi kadang-kadang kita tertinggal sesuatu perkara bahawa penting betapa pentingnya untuk kita memaafkan diri sendiri. So orang selalu cakap kena maafkan diri orang lain, untuk dapatkan tidur yang lena, untuk dapatkan ketenangan hidup. Tapi jarang yang orang cakap bahawa kalau untuk mendapatkan ketenangan hidup ni, kita kena memaafkan diri kita sendiri juga. Jadi untuk adik-adik ataupun untuk rakan-rakan yang menonton video ni, penting untuk kita buat refleksi. Setiap hari kita perlu faham bahawa kita ni adalah manusia biasa. Bila saya mention manusia biasa, manusia ni ada kelemahan. Okay, yang tak ada kelemahan tu mungkin Iron Man je lah kot, ataupun Spiderman je kan. Tapi bila kita sebut kita manusia biasa, kita terbuka untuk melakukan kesilapan ataupun kesalahan. Jadi kita kena terimalah sebagai manusia, kita akan sentiasa terbuka untuk buat silap. Dan sebagai manusia biasa jugalah, atas dasar manusia biasa jugalah, kita harus memaafkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita terlanjur kata dengan mak ayah, kita rasa macam bengang dengan kawan, tapi kita lepaskan rasa marah tu pada parents. Atau mungkin kita marah pada parents, tapi kita tak boleh nak marah parents kan, sebab dosa. Jadi kita termarah dekat kawan. So kawan ni tiba-tiba offended dengan kita, macam aku buat apa kau sampai kau marah kat aku, macam aku tak faham. So kadang-kadang bila perlu, kita perlu minta maaf dengan orang sebab kita buat silap. Tapi kadang-kadang kita perlu, sebab jarang orang macam nak terima yang diri sendiri buat silap, dan kita suka nak memaafkan diri sendiri. So kadang-kadang penting untuk menjaga kesihatan mental, kita perlu maafkan diri sendiri juga. Walaupun orang cakap peliknya kena maafkan diri sendiri, macam kau tim dengan diri sendiri dah lah. Tapi tak ramai orang boleh buat benda tu, dan orang tak perasan pun. Dan it is okay to make mistakes, and it is okay juga untuk kita buat mistake. Walaupun kadang-kadang mistake tu macam kita dah pernah buat dulu, tapi kita terulang kembali. Sebab sometimes kita boleh control our behaviour. Sometimes bila kita tak sedar, kita terbuat juga. So maafkanlah diri sendiri, sebab kita ni manusia yang lemah dan penuh dengan kesilapan. Tapi insyaAllah kita merancanglah lepas kita buat silap tu, kita niat untuk buat yang lebih baik dan lebih baik. InsyaAllah segala-galanya akan kembali, orang kata macam dia tak akan kembali pulih seperti sedia kala, tapi kita akan prepare ourselves to be a better person in future. And kita akan sentiasa, orang cakap, try to be the best version of ourselves. Okay, I think that's all sharing from me today. So insyaAllah nanti akan ada perkongsian lain, akan bagi input yang lain pula. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.